Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat, kita akan sambung perbahasan kita daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Zain bin Sumaid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan yang lepas kita membicarakan tentang bab solat Jumaat beserta adab-adab solat Jumaat pada muka surat 109. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk muka surat 111, bab yang menceritakan tentang solat-solat sunat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang telah pun kita mengetahui bahawa kitab Syarah Hadis Jibril ini mensyarahkan secara terperinci tentang hadis Nabi SAW ketika baginda Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan bertanya kepada Nabi beberapa soalan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Maka jawapan yang dijawab oleh baginda Rasulullah dengan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, itulah yang menjadi isi kandungan daripada kitab yang kita bahaskan sekarang. Muka surat 111. Betul ya? Muslimat, betul ke? Muka surat 111. Ada yang tanda ke kelas lepas? Betul lah? Okay. Baik. Pengarang kita menyebutkan, ketahuilah bahawa solat merupakan ibadah tubuh badan yang paling afdal. Maka kefarduannya adalah yang paling afdal berbanding kefarduan yang lain, dan sunatnya lebih afdal berbanding sunat-sunat yang lain. Di dalam sebuah hadis al-Qudsi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mengasihinya. Ibadat-ibadat sunat itu merupakan penampung-penampung bagi ibadah-ibadah fardu yang kekurangan, dan dengannya diangkat darjat-darjat hamba. Solat sunat ada banyak dan terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, bahagian solat sunat yang tidak disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, dan bahagian yang kedua ialah solat sunat yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Pensyariatan solat sunat adalah sebagai satu pensyariatan untuk menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku di dalam kefarduan kita. Kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka sebagai seorang mukmin, jangan kita beranggapan buat sekadar kita panggil macam yang wajib-wajib saja. Kerana dalam kehidupan keduniaan kita tidak pun memadai yang secukup-cukup je. Tak, bahkan kita nak lebih. Itu lumrah manusia. Tidak ada ataupun manusia ni kebanyakannya dalam kehidupan dunia, dia tidak memadai sekadar cukup ataupun sekadar memadai untuk hidup di dunia. Tidak. Dia nakkan yang lebih. Harta nak lebih, rumah nak lebih, kereta nak lebih, bermacam-macam dalam urusan-urusan kehidupan dunia kita. Maka kalaulah begitu kita di dalam meraihkan kemahuan kita untuk hidup di atas dunia ini, maka
kenapa kita di dalam beribadah kepada Allah seringkali terkadang memadai sekadar cukup saja. Ini tidak adil. Kita tidak adil kalau begitu. Kalau dalam kehidupan keduniaan kita semua nak lebih, kita tidak memadai sekadar cukup, tapi bila datang time, bila datang waktu untuk kita beribadah kepada Allah, melaksanakan syariat Allah Ta'ala, sayang sekali kalau kita hanya memadai sekadar yang wajib. Maka dengan itu, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran kepada mereka-mereka yang melengkapkan syariat Allah dengan melakukan perkara-perkara sunnat, maka tawarannya adalah disebutkan hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintai dan mengasihi mereka. Maksudnya orang yang melaksanakan yang wajib, dia sekadar melepaskan tanggungjawab daripada dihukum oleh Allah. Yalah, kalau tak buat yang wajib, maka ada hukuman, akan diazab. Orang kalau tak solat 5 waktu, satu solat dia tak solat, maka di dalam hadis Nabi sebutkan, siapa orang yang tinggal solat secara sengaja, sekali solat dia tinggal, maka namanya akan tertulis sekali di pintu api neraka Allah Ta'ala. Baru tinggal sekali solat, maka akan dihukum oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang meninggalkan yang wajib. Bila kita dirikan yang wajib tadi, kita dirikan sembahyang maghrib berjemaah, ataupun kita dirikan sekejap lagi sembahyang isyak, ianya adalah wajib kepada kita. Bila kita buat yang wajib, maka kita akan terlepas tanggungjawab daripada kita dipersoalkan kenapa tak buat. Sebab tu yang wajib ini maksudnya, bila orang buat dapat pahala, bila tinggal dia dapat dosa. Maka kita jangan memadai setakat itu saja, kerana itu hanya melepaskan tanggungjawab sebagai seorang hamba untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kepada kita masa lapang, Allah berikan kepada kita keupayaan, Allah berikan kepada kita daya untuk solat secara berdiri lagi, alhamdulillah. Kalaupun yang tak mampu berdiri, boleh lagi solat secara duduk, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita masa, Allah berikan kepada kita kesihatan. Maka dengan semua yang Allah berikan ini, tidak layak dan tidak patut kalau kita hanya memadai melepaskan tanggungjawab dengan melaksanakan yang wajib saja. Seolah-olah kita ini istilahnya macam mencukupkan hubungan kita dengan Allah sekadar melepaskan batuk di tangga. Jadi Allah offer kepada orang yang menambahkan ibadatnya bukan setakat melakukan yang wajib, tapi ditambahkan dengan yang sunat, sehingga disebutkan hatta uhibbahu, sehingga aku akan mengasihi dan aku akan mencintai mereka. Orang yang dikasihi oleh Allah, untuk dapat kasih sayang dari Allah, untuk dapat cinta dari Allah Ta'ala, seseorang tidak boleh memadai untuk lakukan perkara-perkara yang wajib sahaja, tetapi perlu ditambah dengan melakukan perkara-perkara sunnah. Adapun ibadah-ibadah sunnah seperti mana yang kita ketahui, kalaupun kita tak buat, kita tidak berdosa pun. Kita tak berdosa. Tapi bila kita buat, ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ibadah-ibadah sunat ni merupakan penampung kepada kekurangan yang ada di dalam fardu kita. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, solat fardu yang kita solat ini, kita tidak tahu di mana ada kelopongan dia. Kita tidak tahu di mana ada kekurangan dia. Maka yang akan menampal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam solat fardu kita adalah solat sunat qabliyah dan juga solat sunat ba'diyah. Yang akan menampung kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita seperti solat fardu ini adalah zikir yang kita baca, wirid yang kita baca, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca 33 kali, baca ayatul kursi, doa secara berjamaah. Kemudian kita bangun dengan sembahyang ba'diyah atau sebelumnya dengan sembahyang qabliyah, masuk ke masjid dengan sembahyang tahiyatul masjid, duduk dalam keadaan niat i'tikaf. Semua ini amalan sunat, dan inilah yang akan menjadi penampal kepada kebocoran-kebocoran yang berlaku di dalam solat fardu yang kita dirikan. Memang baginda Rasulullah SAW pernah sebutkan di dalam sebuah hadis, satu orang datang kepada Nabi bagi tahu, ya Rasulullah,
tunjukkan kepada aku jalan yang paling mudah untuk aku masuk syurga. Okay? Satu orang bagi tahu, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku jalan paling mudah untuk aku masuk syurga. Maka Nabi bagi tahu kepada dia apa? Nabi bagi tahu, kamu solat 5 waktu tak payah lebih daripada tu. Solat fardu 5 waktu tak payah tambah lebih daripada tu, cukup untuk kamu dapat syurga. Kenapa Nabi sebut macam tu? Bukankah dalam hadis yang lain Nabi sebutkan untuk menggalakkan berbuat amalan sunat? Tapi kepada orang yang datang tanya kepada Nabi, dia tanya satu benda yang besar. Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah jalan mudah untuk masuk ke dalam syurga. Maka apa Nabi bagi tahu? Dirikanlah solat fardu 5 waktu, tak payah lebih, cukup untuk kamu. Kenapa Nabi sebut macam tu? Adakah bermaksud ini adalah galakan daripada Nabi SAW supaya kita hanya cukupkan solat fardu 5 waktu, tak payah buat amalan-amalan sunat? Adakah begitu kita perlu faham? Tidak. Sebab itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bila kita baca hadis Nabi SAW, tidak memadai dengan membaca terjemahan. Kena tengok syarah kepada hadis tersebut. Kena tengok apa sebab wurudnya atau diriwayatkan hadis tersebut. Apa sebab berlakunya kata-kata Nabi tadi. Kenapa Nabi sebutkan demikian? Kerana yang datang itu adalah satu orang yang baru masuk Islam. Faham tuan? Yang datang itu satu orang baru masuk Islam, di mana sebelumnya dia adalah orang yang berada di atas agama jahiliyah. Maka tidak patut kalau orang yang baru memeluk Islam untuk Nabi ajarkan kepada dia solat tahajud. Tak patut. Tak patut untuk orang yang baru masuk Islam Nabi ajarkan dia solat tasbih yang perlukan 1 jam. Tak patut. Tidak patut kepada orang yang masuk Islam tadi untuk suruh dia buat solat duha 8 rakaat. Maka Nabi tunjukkan kepada jalan yang paling mudah sekali untuk dia masuk syurga, dirikan salat 5 waktu. Dan kenapa Nabi memadai dirikan solat 5 waktu? Nabi tak sebut kamu kena puasa Ramadan. Nabi tak sebut kamu kena bayar zakat. Nabi tak sebut kamu kena buat haji. Kata Nabi, kamu dirikan solat 5 waktu, cukup untuk kamu. Di sini kata para ulama, kenapa Nabi sebutkan kepada lelaki ini, kamu solat 5 waktu, cukup untuk kamu masuk syurga, adalah kenapa? Bila mana seseorang mendirikan solat dengan 5 waktu solat fardunya, akan menjadi asbab untuk dia mendirikan kefarduan-kefarduan yang lain. Akan menjadi penyebab untuk dia menjaga hak-hak Allah Ta'ala yang lain. Buktinya apa tuan-tuan? Orang yang dirikan solat fardu 5 waktu dengan ikhlas kerana Allah, dia dirikan solat semata-mata kerana Allah, maka kita akan dapati orang ini akan mudah juga berpuasa dalam bulan Ramadan. Orang ini akan mudah juga membayar zakat. Orang ini akan mudah juga menutup aurat. Orang ini akan mudah juga menjaga hak ibu bapanya. Orang ini akan mudah juga untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Apa sebab? Kerana dalam Quran Allah sebutkan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah seseorang daripada melakukan perkara-perkara fahsya dan mungkar. Betul? Macam mana solat akan menghalang orang melakukan kemungkaran dan kerosakan? Kerana bila mana dia solat dengan ikhlas kerana Allah, ya. Ini bukan bermaksud orang yang solat 5 waktu dia takkan berbuat dosa, bukan. Tapi orang yang solat 5 waktu dengan menjaga waktu-waktu solat tadi, solatnya semata-mata kerana Allah, maka ianya akan menjadi penyebab untuk dia melakukan perkara-perkara baik. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika mensyarahkan tentang hikmah solat ini, maka beliau sebutkan sebetulnya dalam solat ada tuntutan zakat, dalam solat ada tuntutan puasa, dalam solat ada tuntutan haji, dalam solat ada tuntutan mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itulah baginda Rasulullah menyebutkan kepada kita sebagai seorang ibu bapa, kalau anak sudah berusia 7 tahun, kata Nabi, murru auladakum bis salati fi sab'in. Suruhlah anak-anak kalian solat ketika berumur 7 tahun. Nabi tak kata pun suruhlah anak-anak kamu berpuasa ketika berumur 7 tahun. Kita sekarang terbalik.
anak umur 7 tahun kita offer kepada dia bila tiba bulan Ramadan, cucu kita bila tiba dalam bulan Ramadan, kita offer pada dia kalau puasa 1 hari dapat RM10, puasa 2 hari dapat RM20. Kita tak pernah offer pun kalau solat 5 waktu 1 hari dapat RM50. Kalau solat 1 waktu dapat RM10. Kenapa boleh berlaku demikian? Kenapa boleh offer yang puasa? Bukankah Nabi sebutkan kepada kita murru auladakum bis salati, suruh anak kamu umur 7 tahun disuruh solat, bukan suruh puasa. Apa sebab tuan-tuan? Ini hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi, pasti ia berbekalkan wahyu dan akan membawa kepada kita jalan yang baik. Kenapa 7 tahun tu Nabi suruh solat? Bukan disuruh puasa. 7 tahun ini umur yang belum balik lagi. Betul? Umur yang belum balik lagi. Tapi diwajibkan kepada ibu ayah menyuruh anaknya solat ketika anaknya berumur 7 tahun. Dan ingat, solat belum wajib kepada mereka umur 7 tahun. Tapi wajib kepada mak bapak suruh solat. Kalau ibu ayahnya tak suruh anak itu solat umur 7 tahun, maka ibu ayah itu berdosa. Mak bapak dia berdosa. Bukan kerana berdosa anak tu tak sembahyang, tapi kerana berdosa tidak menyuruh mereka solat. Kerana di sini murru auladakum, kata para ulama, di sini perintahnya adalah perintah yang wajib kepada mak bapak. Tapi yang kita nak bincang sekarang, kenapa puasa yang kenapa solat yang disuruh untuk ditekankan pada umur 7 tahun? Kerana kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, bila mana seseorang anak kecil umur 7 tahun disuruh untuk mendirikan solat, sebetulnya dia sedang dididik untuk mengamalkan kelima-lima rukun Islam. Ya, cuba perhatikan ni tuan-tuan. Kenapa umur 7 tahun Nabi tak suruh pun kita paksa anak puasa, tapi Nabi suruh kita paksa anak kita solat. Kenapa? Kerana anak umur 7 tahun, bila mana kita suruh dia solat, maka sebetulnya kita sedang menyuruh dia untuk mendirikan 5 rukun Islam serentak. Ini kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kerana kelima-lima rukun Islam tu ada dalam solat yang didirikan, bahkan lebih daripada itu syariat-syariat lain pun ada juga. Di dalam solat yang didirikan ada zakat. Akan terbiasa untuk zakat. Di mana ada zakat dalam solat? Apa itu zakat, tuan-tuan? Zakat ini adalah mengorbankan harta kita. Daripada harta yang kita ada, kita korbankan sedikit. Betul? Kita keluarkan sedikit. Kita asingkan sedikit harta kita untuk dikeluarkan sebagai zakat. Itu zakat. Dalam salat sebetulnya ada zakat, iaitu dengan apa? Kita ajarkan anak kita umur 7 tahun salat, sebetulnya kita ajarkan dia untuk korbankan waktu dia. Yakni waktu dia yang lapang, disuruh kepada dia untuk korbankan waktu dia yang banyak. Sedikit aja waktu yang dikorbankan, tak banyak pun. Satu hari katakanlah tolak tidur, main apa semua, ada 12 jam. Daripada 12 jam tu disuruh untuk korbankan 10 minit untuk solat subuh. Korbankan 10 minit untuk solat zuhur. 10 minit untuk solat asar dan seterusnya. Jadi di situ sebetulnya bila anak itu umur 7 tahun dia salat, dia sudah terbiasa untuk mengorbankan sesuatu yang ada menjadi hak kepada dia. Apa yang menjadi hak kepada dia? Waktu lapang. Waktu dia kita suruh korbankan untuk solat. Jadi di situ sebetulnya kita sudah mendidik anak itu bila besar nanti untuk dia korbankan harta dia membayar zakat kepada Allah Ta'ala. Di dalam solat ada ajarkan puasa. Di dalam solat ada tuntutan puasa, kata Imamul Haddad. Di mana ada tuntutan puasa dalam solat? Apa itu puasa, tuan-tuan? Puasa ini adalah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh lakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Demikian juga di dalam salat. Daripada takbiratul ihram sampai berikan salam, kita sebetulnya mendidik dia untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat. Kita mengajar dia supaya tak boleh makan waktu tu. Kita mengajar dia tak boleh untuk bergerak-gerak waktu tu.
Kita mengajarkan dia sepanjang 10 minit saja solat tadi untuk tidak boleh untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat. Jadi di situ pun sebenarnya sudah ada sentuhan untuk dia melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Di dalam solat ada tuntutan haji juga. Kerana dalam solat kita meminta dia untuk menghadap kepada kiblat, dan kiblat itu adalah mengingatkan kepada Kaabah Al-Musyarrafah yang menjadi tempat untuk mengerjakan haji. Demikian tuan-tuan dirahmati oleh Allah, bila mana salat itu didirikan, maka tuntutan-tuntutan yang lain akan juga terpelihara di dalam diri seseorang. Maka sebab itulah solat ini menjadi suatu ibadah yang penting. Jadi tidak cukup dengan itu, seperti yang saya sebutkan tadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ajarkan kepada sahabat tadi untuk memadai dirinya dengan salat, dia dengan melaksanakan salat 5 waktu, orang yang baru masuk Islam tadi tu, sahabat tadi, dengan hanya melaksanakan salat 5 waktu, sebetulnya dia sudah mendidik dirinya untuk berzakat, dia sudah mendidik dirinya untuk berpuasa, dia sudah mendidik dirinya untuk melakukan haji dan sebagainya. Bahkan dia sudah pun mendidik dirinya untuk menutup aurat walaupun 10 minit. Anak perempuan kecil kita, umur 7 tahun nak solat, kita pun belikan dia telekung yang kecil, suruh dia sembahyang bersama dengan kita. Cucu-cucu kita belikan telekung yang kecil, suruh dia sembahyang. Jangan sampai cucu-cucu perempuan kita yang kecil-kecil, anak-anak perempuan umur 7 tahun, 8 tahun, jangan sampai tak ada pakaian solat dia di rumah. Belikan pakaian solat dia. Biasakan dia untuk pakai pakaian solat untuk menutup aurat walaupun 10 minit. Kerana kalau satu hari, satu waktu dia sembahyang umur 7 tahun 10 minit, maka 5 waktu solat 10 minit darab 5 kali, maksudnya satu hari kita sudah paksakan dirinya seawal umur 7 tahun lebih kurang 1 jam untuk dia tutup aurat. Mana ini akan terbiasa kepada dia. Sebab itu anak-anak yang terdidik daripada umur 7 tahun, ibu bapanya suruh solat. Umur 10 tahun kalau tak solat, Nabi suruh rotan. Kalau mak bapak yang laksanakan perkara ini, anak-anak tersebut insya-Allah tak perlu dirotan pada umur 15 tahun nanti. Tak perlu dirotan pada umur 15 tahun nanti untuk tutup aurat. Tak perlu dirisaukan kenapa aku punya anak malas betul nak solat. Kenapa malas tutup aurat? Kenapa malas untuk berpuasa? Cuba tengok balik apa yang dilaksanakan, apa yang disuruh kepada anak itu ketika umur 7 tahun. Buat tak apa yang Nabi kita sebutkan? Adakah diterapkan pendidikan Nabawi ini kepada anak-anak kita? Ada pernah satu orang datang minta air penawar kepada salah seorang daripada kami punya guru. Air penawarnya diminta untuk melembutkan hati anaknya yang tidak mahu menutup aurat, yang buat itu, buat ini. Walhasil seperti mana yang berlakulah di zaman kita sekarang kepada anak-anak remaja. Maka sebaik datang, Syekh ini pun membacakan air penawar, dan sebelum diberikan pada tangan ibunya ditanya satu soalan. Apa soalan ditanya tahu? Saya yakin kamu tak pernah suruh anak kamu solat umur 7 tahun. Betul atau tidak? Saya yakin kamu tak pernah suruh anak kamu solat pada umur 7 tahun ini. Dan kamu tak pernah pukul dia ketika dia tak mau solat pada umur 10 tahun. Betul atau tidak? Maka si ibu tadi menitiskan air mata. Katanya, betul wahai Tuan Syekh. Kerana apa? Kerana dia merasakan waktu itu mungkin dia pun tak solat juga. Mungkin dia pun tak mengambil berat, mak bapaknya pun tak mengambil berat tentang solat. Macam mana kalau nak suruh anak solat kalau mak bapaknya tak solat? Ini hikmah pendidikan Nabi. Kenapa Nabi suruh mak bapaknya umur 7 tahun suruh anak solat? Kerana tak mungkin mak bapak akan suruh anaknya solat umur 7 tahun dalam keadaan mak bapaknya duduk tengok TV. Tak mungkin. Jadi maksudnya di situ suruhan Nabi adalah 2 in 1 kepada mak bapak dan juga kepada anak. Subhanallah. Demikian tarbiyah an-nabawi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah memadai yang wajib yang kita cukupkan, tambahkanlah ibadah kita dengan amalan-amalan sunnat. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, para fuqaha kita menyebutkan bahawa tidak boleh seseorang yang ada hutang solat fardu. Dengarkan baik-baik, tidak boleh kepada seseorang
yang ada hutang qada solat fardu untuk mendirikan solat sunat. Ini tak boleh. Ini kalau kita buka dalam semua kitab-kitab fiqh yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kita akan jumpa ibarat ini. Apakah maksud ibarat ini? Maksud ibarat ini ialah, maksudnya para ulama mensyarahkan, fardu ini semacam kita punya modal perniagaan. Adapun sunat, solat-solat sunat ini macam keuntungan. Ada tak orang yang boleh untung kalau tak ada modal? Mana boleh. Ada tak orang akan pergi cari, mana saya punya untung, mana saya punya untung? Macam mana kamu nak dapat untung kalau kamu tak letak modal? Itu dia punya ibaratnya. Solat yang fardu adalah kita punya modal untuk kita meraih keuntungan. Modal ini kalau tak dijaga dan tak dikeluarkan, macam mana nak dapatkan keuntungan? Ini ibarat yang diberikan oleh para ulama untuk mudah nak faham. Kadang-kadang orang tertanya juga, kan solat ibadat, ibadat kan dapat pahala. Kenapa tak boleh nak solat sunat kalau kita masih lagi ada sembahyang fardu yang belum terqada? Maka ulama-ulama kita bila mensyarahkan ibarat ini, mereka sebutkan, memang disebutkan dengan jelas di dalam kitab-kitab bahawa tidak boleh untuk seseorang sembahyang sunat kalau dia masih punya sembahyang fardu yang belum habis diqada. Apa sebab? Kerana keseluruhan masa kita sebetulnya adalah masa yang patut digunakan untuk membayar hutang kita kepada Allah. Kita ni baru dapat moratorium 6 bulan. Lepas 6 bulan kita call bank bagi tahu, boleh tak halalkan saya punya moratorium? Tak mampulah nak bayar, tak boleh terima dia. Tetap kena bayar juga. Tetap kena bayar. Jadi mana mungkin sesuatu yang menjadi tanggungjawab kita daripada kita akil baligh, yang merupakan ibadah kita yang pensyariatan yang paling teragung, terhapus begitu sahaja tanpa kita qada. Jadi banyak orang yang kadang-kadang masih lagi banyak solat-solat fardu yang belum terqada. Adakah dia langsung tak boleh buat solat sunat? Di sini kata para fuqaha, maksud kepada pernyataan tadi ialah tidak boleh kepada seseorang yang punyai solat-solat fardu yang masih banyak untuk diqada, tak boleh untuk dia solat sunat kalau dia langsung tidak mengambil kisah tentang solat fardu yang qada tadi. Itu maksud dia. Maksudnya dibuat tak tahu je. Katakanlah satu orang 20 tahun tak sembahyang. Contoh. 20 tahun tak sembahyang. Lepas tu berubah, dapat hidayah, taubat kepada Allah. Jadi solat 20 tahun tu kena diqada. Wajib diqada. Macam mana nak qada? Adakah semua sembahyang sunat tak boleh? Kata para ulama, begini penyelesaiannya. Penyelesaiannya supaya orang yang masih punyai sembahyang yang kena qada, dia tetap juga boleh meraihkan sembahyang sunatnya adalah dengan cara macam mana? Caranya ialah buat dua-dua sekali. Buat dua-dua sekali supaya dia tidak dikategorikan sebagai orang yang al-ihmal anil faraid. Apa tu ihmal? Orang yang terus menyingkirkan fardu-fardu yang qada tadi. Dia tak peduli dah. Lantaklah jadi apa? Dia tak peduli. Bukan begitu. Tapi dia kena buat dua-dua. Macam mana buat dua-dua? Ya ni 20 tahun tak sembahyang ustaz. 20 tahun kalau nak qada, mungkin saya sembahyang 1 tahun tak habis. Caranya macam mana? Caranya ialah setiap kali kita nak dirikan sembahyang sunat, sebelumnya dirikan dulu satu sembahyang fardu kita yang kita nak qada. Satu sembahyang fardu yang nak diqada, dirikan dulu. Kemudian lepas tu buat sembahyang sunat. Ini penyelesaian yang para ulama sebutkan. Dengan cara ini dia terlepas daripada mereka yang langsung tidak peduli tentang solat fardu yang banyak terkumpul hutangnya. Pada masa yang sama dia juga boleh untuk melaksanakan sembahyang sunat. Jadi kalau dia langsung tak peduli, dia sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib dia sembahyang ba'diyah. Walhal dia ada banyak lagi sembahyang yang kena qada. Ini tak patut berlaku. Ini yang dilarang. Ini yang dikatakan oleh para fuqaha tak boleh. Sebab apa? Kerana kenapa dia nak buat sembahyang sunat
dia mengharapkan keuntungan padahal modalnya belum letak lagi. Letak modal dulu. Fardu kamu letak dulu. Lepas tu kamu laksanakan sembahyang sunat. Kerana apa? Waktu dia mengerjakan sembahyang sunat tadi lebih utama untuk dia qadakan yang fardu yang terlepas. Jadi ini penyelesaian yang paling minimum lah kata para ulama. Sebetulnya yang dituntut kepada dia adalah menggunakan seluruh waktunya untuk qada. Tapi kita tak mampu nak buat macam tu. Dia kena gunakan seluruh waktu yang ada untuk qadakan yang fardu, tapi tak mampu nak buat. Kita orang yang lemah iman, banyak perkara lagi kita nak buat. Jadi penyelesaiannya adalah setiap kali kita nak sembahyang sunat, maka raikanlah satu sembahyang fardu yang perlu diqada lah. Okey, yang perlu diqada. Kalau orang yang tak perlu qada, ya selesai masalah dia. Ini yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab. Baik. Jadi sembahyang-sembahyang sunat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, sembahyang sunat yang disyariatkan untuk berbuat secara berjamaah, dan yang kedua, sembahyang sunat yang tidak disyariatkan dibuat secara berjamaah. Bila disebutkan sembahyang sunat yang tidak disyariatkan untuk buat secara berjamaah, maksudnya kalau kita tetap buat juga, maka itu tidak mendapatkan pahala jemaah. Apa dia? Cuba tengok muka surat 112. Solat-solat sunat yang tidak disyariatkan berjamaah antaranya adalah solat sunat rawatib. Iaitu apa dia solat sunat rawatib? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum solat subuh. Ini adalah sembahyang sunat rawatib yang muakkada. Yang muakkad, sunat yang muakkad. Campur yang tidak muakkad, maka keseluruhan daripada solat sunat rawatib ini akan menjadi 24 rakaat. Jadi solat sunat rawatib ini adalah solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jadi solat sunat rawatib ini tak boleh, tak disyariatkan untuk dilakukan secara berjemaah. Tiba-tiba ada orang nak buat, boleh tak ustaz saya nak buat sembahyang sunat rawatib secara berjemaah? Solatnya sah tapi hukumnya makruh. Kerana dia tidak disyariatkan untuk buat secara berjemaah. Demikian juga solat duha, solat yang akan disebutkan selepas ni, maka solat-solat ini tidak dilakukan secara berjamaah. Iaitu yang pertama tadi adalah solat sunat ar-rawatib. Dalam solat sunat rawatib ini, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ada solat sunat rawatib yang disebutkan muka surat 113 seperti solat sunat rawatib fajar. Sunat ditunaikan dengan ringan, iaitu tidak mengambil masa yang lama. Dibacakan pada kedua-dua rakaatnya surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Setelah selesai menunaikan, duduk mengiring di atas lambung kanan sambil menghadap kiblat, lalu membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ini salah satu daripada sunnah yang dilakukan, amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada sembahyang sunat qabliyah fajar. Sembahyang sunat qabliyah fajar ni bila tuan-tuan? Setelah azan subuh. Azan subuh kita buat solat sunat qabliyah fajar 2 rakaat. Dan ada satu amalan sunat, iaitu apa dia? Selepas sembahyang qabliyah fajar, baginda Rasulullah biasanya akan baring sekejap. Tapi baring ni di rumah, jangan kita datang baring kat masjid. Yang disebutkan baring ini adalah di rumah. Tapi kalau kita dah bertolak ke masjid, ya tak payah buatlah. Katakan kita biasa datang sembahyang sunat qabliyah di masjid. Qabliyah fajar ni kita buat di masjid. Contoh. Jadi kita pun datang ke masjid, lepas sunat qabliyah duduk tahiyatul masjid dan baca zikir, baca Quran macam biasa. Tak payah lagi nak baring. Yang disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baring sekejap ini ketika Nabi kalau sembahyang sunat rawatib di rumah. Apa sebab Nabi baring ni? Ni yang kita nak tahu. Apa pasal tiba-tiba lepas sembahyang sunat baring pula? Disebutkan kenapa baginda Rasulullah berbaring sekejap selepas daripada sembahyang sunat qabliyah fajar 2 rakaat, Nabi solat di rumah, kemudian Nabi akan baring sekejap. Yang pertama, hikmahnya adalah supaya cara baring Nabi itu adalah cara baring di atas lambung kanan. Maksudnya lambung kanan tu
baring mengiringlah, lambung kanan sambil menghadap ke arah kiblat. Nabi akan baring sekejap sambil berzikir. Ini hikmahnya, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hikmahnya adalah supaya baginda Rasulullah mengajarkan setiap awal pagi untuk kita baring situ dan memikirkan beginilah keadaan bila mana kita mati nanti akan dibaringkan di liang lahat. Jadi pada pagi-pagi hari sudah mengingati tentang kematian. Jadi apa hikmah yang kedua pula bila buat macam tu? Maka pada hari tersebut dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Sebab pagi-pagi dah ingat mati dah. Jadi ini hikmahnya lah. Cuma kalau semayang rawatib atau semayang qabliyah kita di masjid, tidak perlu untuk kita berbaring kerana tidak dituntut untuk baring dalam masjid. Sembahyang qabliyah dan ba'diyah ni tuan-tuan, adakah bagus buat di rumah atau di masjid? Adakah bagus buat di rumah atau di masjid? Ulama sebutkan rumah kita kena ada hak rumah untuk kita solat dalamnya. Rumah kita ini ada haknya. Hak rumah kita adalah untuk kita mendirikan solat di dalam rumah tersebut. Dan solat yang didirikan di rumah tersebut adalah solat-solat sunat. Adapun solat fardu kepada orang lelaki diutamakan, bahkan menjadi fardu kifayah untuk datang tunaikan ke masjid. Tapi solat sunat afdal, ya, solat sunat qabliyah dan ba'diyah afdal buat di rumah kalau mampu. Solat sunat ba'diyah dan qabliyah, kalau ditanya dari segi mana yang lebih utama, nak buat di rumah atau buat di masjid, afdal di rumah. Untuk apa di rumah? Supaya rumah kita juga ada haknya untuk kita mendirikan solat padanya. Kecuali tapi kita ni biasa mungkin tergolong pada kecuali ni lah kot. Kecuali siapa tuan-tuan? Kecuali orang yang kalau dia balik ke rumah untuk sembahyang ba'diyah, memang dia tak sembahyang lah jawabnya kalau dah balik ke rumah. Contohlah, kalau orang macam tu, maka tetap dia disunatkan untuk buat di masjid. Tapi kalau kita balik daripada sembahyang isyak secara berjemaah di masjid, kalau kita boleh balik ke rumah untuk sembahyang sunat lagi ba'diyah 2 rakaat di rumah, maka itu lebih afdal. Ini untuk sembahyang sunat. Baginda Rasulullah SAW sembahyang sunat rawatibnya Nabi banyak buat di rumah. Kecuali dalam keadaan musafir lah. Kalau dalam keadaan musafir memang kena buat di tempat yang Nabi solat. Adapun sembahyang sunat biasa baginda Nabi akan buat di rumah. Dan ini juga kalau kita dapat memastikan, khususnya sembahyang qabliyah kalau kita buat di rumah, kita dapat pastikan kita tidak tertinggal takbiratul ihram pertama dengan imam. Itu dipastikan dulu. Khususnya kalau rumah kita dengan masjid ni kena jauh sikit datang. Jadi kalau katakan azan subuh daripada rumah nak datang ke masjid kena 15 minit. Azan subuh kita kalau sembahyang qabliyah di rumah, untuk dapatkan fadilat sembahyang di rumah qabliyahnya, kemudian kalau kita datang ke masjid merisaukan kita akan tertinggal takbiratul ihram pertama dengan imam. Maka kalau itulah keadaan kita, afdal qabliyah itu sembahyang di rumah. Afdal qabliyah tu tetap sembahyang di masjid. Kerana apa? Jangan sampai kita meraihkan tuntutan solat sunat rawatib di rumah, tapi pada masa yang sama kita terluput takbiratul ihram pertama dengan imam. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang nak sembahyang qabliyah dia akan buat di masjid lah. Sebab dia tak tahu kadang-kadang masjid qamat cepat ke, atau apa macam-macam perkara boleh berlaku. Atau contoh kita sekarang lepas maghrib kita duduk sampai isyak, jadi sudah tentu memang kita duduk kat masjid. Jadi kalau macam tu kita sembahyang di masjid aja. Katakan lepas ni sembahyang isyak, sembahyang isyak, ba'diyah isyak afdal dibuat di mana? Di rumah. Afdal buat di rumah, dengan syarat kalau kita ni orang yang kuat iman lah. Ada orang kadang-kadang sampai rumah parking je dah hilang dah dia punya semangat untuk solat. Kalau macam tu takut akan kita tak solat, tetap juga dirikan solat tersebut di masjid. 2-3 minit lagi. Okey? Baik. Ada lagi 4 minit lagi. Jadi itu solat yang pertama yang tidak disyariatkan secara berjamaah adalah solat sunat rawatib. Muka surat 114.
Antara solat sunat yang tidak disyariatkan untuk lakukan secara berjemaah adalah solat sunat witir. Solat sunat witir ini afdal dilakukan secara sendirian, kecuali ada kecualinya, iaitu kecuali kalau kita solat tarawih secara berjamaah di masjid pada bulan Ramadan, dan kalau witir itu kita tangguhkan solat di rumah, kita akan malas nak solat witir kat rumah, maka tetap juga boleh untuk solat witir berjamaah. Tapi tuntutan hukum asal kepada solat witir tidak disyariatkan secara berjamaah. Kena faham tu Hukum asal kepada solat sunat witir adalah solat bersendirian. Tapi solat witir ini kalau dia rasa dia tak mampu untuk berbuat sorang-sorang di rumah, atau risau dia kalau balik rumah dia tak akan buat, maka tetap juga boleh untuk solat witir secara berjamaah. Sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat, ditunaikan cara bilangan ganjil sehingga 11 rakaat, atau sebahagian pendapat sebut 13 rakaat. Solat sunat witir ini afdal dilakukan pada akhir malam. Dia dijadikan sebagai solat yang terakhir sekali yang kita kerjakan pada waktu malam. Dituntut untuk bacaan pada solat sunat witir 3 rakaat yang terakhir, iaitu rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Cerita witir ni kadang-kadang kita terfikir juga, rasa macam dah lama tak sembahyang witir. Last main witir Ramadan kot. Mungkinlah ada orang yang rasa macam tu, kan? Jadi sebetulnya tuan-tuan dirahmati Allah, salat witir ni adalah solat yang dikerjakan pada setiap malam. Jadi kalau yang boleh untuk istiqamah dengan solat sunat witir, caranya macam mana? Mudah je. Kalau nak sembahyang sunat witir istiqamah, habis sembahyang ba'diyah ba'diyah isyak, kalau kita rasa kita ni akan malas nanti sembahyang di akhir malam, terus tambah lagi witir 3 rakaat. Maka dengan itu kita pun dapat fadilat solat witir pada setiap hari. Dan solat witir boleh dikerjakan dengan 1 salam. Walaupun kita buat 11 rakaat. Walaupun kita buat 11 rakaat dengan 1 salam, boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau buat 2 rakaat adalah lebih afdal. Kerana apa? Kerana lebih banyak perbuatan dan lebih banyak pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan solat-solat sunat yang disyariatkan kepada kita. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.